Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Z ingin membentangkan mengenai tafsir, takwil dan Israeliat. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dan sahabat-sahabat saya yang lain. Saya Muhammad Amirul Mukminin bin Mazlan, nombor matrik D20112559. Manakala sahabat-sahabat saya Muhammad Izwan bin Muhammad Idrus, Muhammad Haris Imtiaz bin Muhammad Muhaimin Al-Mursyidi bin Nurizan. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai apa maksud tafsir dan takwil. Tafsir dari segi bahasa ialah tafsir atas wazan taf'al, membawa maksud menyingkap, menjelaskan dan menerangkan, sebagaimana firman Allah yang bermaksud daripada surah Al-Furqan, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami mendatangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Sebagaimana pendapat mengatakan bahawa ia berasal dari kalimah fassara yang bermaksud menghuraikan. Perkataan tafsir digunakan untuk menunjukkan maksud menjelaskan, mengungkap atau menerangkan sesuatu yang masih tidak jelas. Dari segi istilah pula, beberapa takrifan ulama yang memberi pengertian tafsir. Yang pertama, menurut Al-Kalbi, tafsir bermaksud menjelaskan Al-Quran, menerangkan makna Al-Quran serta menghuraikan apa yang dikehendaki oleh ayat menurut dalil dan hujah, serta mengeluarkan hukum dan hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. So, menurut Al-Kalbi ni, dia berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan dia mentafsirkan, dia ayat-ayat Al-Quran mampu untuk mengeluarkan hukum dan hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Selain itu, Al-Zarqani, tafsir ialah ilmu yang mengkaji tentang Al-Quran dari aspek dalilnya yang dimaksudkan oleh Allah dengan kadar kemampuan manusia. So, daripada Al-Zarqani pula, tafsir adalah ilmu yang hanya untuk mengkaji Al-Quran tapi mengikut kemampuan manusia. Selain itu, Al-Zarkashi, tafsir ialah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW serta menjelaskan maknanya dan mengeluarkan hukum hakam serta pengajarannya. So, daripada Al-Zarkashi, tafsir ni dia merupakan satu ilmu yang untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitab Allah serta mengeluarkan hukum hakam dan pengajarannya. Seterusnya, Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu yang membahaskan mengenai cara-cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, petunjuknya, masalah hukum hakam sama ada yang berdiri sendiri maupun yang berhubung kait dengan yang lain, serta tentang makna-maknanya yang berhubung rapat dengan keadaan lafaz yang menyempurnakannya. Contohnya, tafsir ni, ilmu tafsir ni dia ada berkaitan dengan lafaz-lafaz, dengan hukum hakam, dengan makna-maknanya lah. Yang terakhir sekali, Al-Jurnani, tafsir pada asalnya ialah membuka dan melahirkan. Dalam istilah syarak, ia menjelaskan makna ayat, urusannya, kisahnya dan sebab diturunkan ayatnya dengan terang. Menurut Al-Jurnani, tafsir ni pada asalnya ia hanya untuk menjelaskan ayat. Lepas tu dia akan menerangkan tentang kisahnya dan mengapa ayat-ayat Al-Quran ni diturunkan. Seterusnya, saya akan pengertian takwil. Pengertian takwil dari segi bahasa, takwil berasal daripada perkataan al-awwalu yang bermaksud ar-ruju', iaitu kembali kepada asal.
Ia bermaksud seperti menukar sesuatu kalimah kepada apa yang terkandung di dalamnya dalam berbagai makna. Ia juga mungkin berasal daripada kalimah al-iyalah yang bermaksud as-siyasah, iaitu peraturan. Secara amnya, ia sama dengan makna tafsir dari sudut kebanyakan maksud bahasa. Contohnya, apa yang ni saya boleh terangkan, apa yang saya faham, dia lebih kurang sama dengan tafsir. Dia kebanyakannya dia memberi maksud dari bahasa. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud daripada surah Al-Imran, adapun orang-orang yang cenderung hatinya kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat mutasyabihat dengan niat membuat fitnah dan mencari-cari takwilnya, maksudnya, dan tidak adalah yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi istilah pula, menurut ulama khalaf, takwil ialah memberikan makna-makna yang bersesuaian dengan kesucian Allah Subhanahu Wa Taala dari apa-apa yang menyerupai atau menyamainya. Adapun ulama salaf tidak mempunyai istilah takwil melainkan tafsir sahaja. Mereka lebih gemar untuk menyerahkan makna sebenar sesuatu kalimah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya menerangkan atau menjelaskan satu-satu firman Allah Subhanahu Wa Taala mengikut maksud zahir kalimah serta merta. Apa yang disampaikan takwil ni hanya sama macam pengertian tafsir tadi, yang banyak hanya untuk memberi makna dari segi bahasanya, dari segi makna bahasanya. Seterusnya saya meneruskan dengan sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuan bin Muhammad Idrus. Nombor kad matrik saya adalah D20112649. Kali ini saya akan terangkan tentang perbezaan antara tafsir dan juga takwil. Ahli tafsir berbeza pandangan pada memberikan perbezaan di antara tafsir dan takwil. Antaranya ialah menurut pendapat Abu Ubaidah dan mereka yang sealiran dengannya berpendapat di mana tafsir dan takwil merupakan satu makna dan satu maksud. Pendapat ini juga tersebar luas di kalangan ulama tafsir salaf. Yang kedua adalah menurut pendapat Ibnu Jarir. Beliau menggunakan pengertian dan perkataan takwil sama makna dengan tafsir. Yang ketiga adalah menurut pendapat Abu Bakar Ibnu Habib Al-Naisaburi, tafsir dan takwil membawa erti dan maksud yang berlainan. Yang keempat, menurut pendapat Al-Asfahani pula, pengertian tafsir itu lebih umum daripada takwil, di mana majoriti dan kebiasaannya tafsir itu digunakan berkaitan dengan lafaz-lafaz, manakala takwil digunakan berkaitan dengan makna-makna. Contohnya, mentakwilkan mimpi-mimpi. Yang kelima adalah Al-Asfahani juga berpendapat di mana tafsir itu digunakan kebiasaannya terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan selainnya, manakala takwil selalunya digunakan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Selain dari itu, Al-Asfahani juga berpendapat tafsir itu selalunya digunakan terhadap mufradat lafaz-lafaz, manakala takwil selalunya digunakan dalam susunan ayat atau jumlah. Perumusan dan tajihnya terhadap pendapat-pendapat yang tersebut ialah sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Zahabi di dalam kitabnya Al-Tafsir wa Al-Mufassirun. Tafsir itu dikaitkan dengan riwayah, manakala takwil itu pula dikaitkan dengan dirayah. Hal tersebut kerana tafsir itu membawa maksud Al-Kashif dan menerangkan. Al-Kashif atau membongkar terhadap makna yang dikehendaki tidak dapat diperolehi kecuali melalui penjelasan hadis atau riwayat para sahabat yang menyaksikan penurunan sesebuah wahyu atau perkara berkaitan dengan ayat Al-Quran. Antara lain juga, para sahabat bergaul rapat dan mereka hidup bersama Rasulullah SAW, dan para sahabat radhiyallahu anhu akan bertanya atau menemui Nabi apabila mereka dapati sebarang masalah berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran.
Manakala takwil itu ialah melakukan tarjih terhadap salah satu daripada andaian-andaian terhadap lafaz dengan berdasarkan dalil. Justru itu juga, takwil merupakan suatu ijtihad terhadap makna-makna ayat Al-Quran yang tersembunyi, yang mana daripadanya dikeluarkan istimbat yang memerlukan kepada penelitian. Kerana ayat-ayat tersembunyi itu mengandungi berbagai-bagai makna. Oleh itu, ulama tafsir hendaklah mentarjih mana yang lebih kuat dengan cara meneliti dan mengeluarkan dalil. Tarjih itu bukanlah semata-mata tarjih, tetapi mentarjihkan yang mana lebih kuat, lebih baik dan lebih nyata. Namun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui makna sebenar yang tepat. Seterusnya adalah sejarah perkembangan tafsir. Perkembangan ilmu tafsir Al-Quran bermula sejak zaman Rasulullah SAW lagi, dan baginda Rasulullah SAW merupakan mufassir awal yang mentafsirkan kitab suci Al-Quran, di mana baginda menerangkan maksud-maksud wahyu yang diturunkan kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, para sahabat tidak mentafsirkan Al-Quran. Sebaliknya, mereka merujuk segala kemusykilan kepada Rasulullah SAW, memandangkan baginda masih ada. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka para sahabat radhiyallahu anhu yang telah mendapat didikan Rasulullah SAW dan mengetahui rahsia-rahsia Al-Quran merasakan bahawa mereka perlu melakukan sesuatu untuk menjelaskan apa yang mereka fahami kepada masyarakat setempat. Secara umumnya, perkembangan ilmu tafsir ini dapat dibahagikan kepada 4 peringkat utama, iaitu zaman Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in dan zaman selepas tabi'in. Pertama adalah zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan pentafsiran yang paling pakar dan arif. Pentafsiran pada zaman Nabi tidak timbul sebarang masalah kerana Rasulullah SAW sendiri yang mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Malah tidak ada timbul sebarang pertikaian di kalangan para sahabat dan umat Islam memandangkan setiap pentafsiran tersebut adalah bersumberkan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mentafsirkan Al-Quran merupakan tugas utama Rasulullah SAW. Pentafsiran yang dibuat oleh Nabi tidak dibukukan, dan baginda juga melarang sahabat menulis atau membukukan dengan tujuan supaya tidak bercampur aduk dengan Al-Quran. Tafsir pada zaman Nabi adalah merujuk kepada Nabi Muhammad SAW sendiri. Tidak ada kitab tafsir yang dibukukan pada zaman tersebut. Kedua adalah zaman sahabat. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan sahabat memahami serta mengetahui maknanya. Namun mereka berbeza tahap pemahamannya, sehingga apa yang tidak diketahui oleh seseorang sahabat boleh jadi diketahui oleh yang lain. Para sahabat dalam mentafsirkan Al-Quran berpegang kepada 3 sumber, iaitu Al-Quran, iaitu pentafsiran ayat Al-Quran dengan Al-Quran yang lain. Yang kedua, penjelasan Nabi. Mereka bertanya terus kepada Nabi SAW apabila menemui kesulitan dalam memahami makna Al-Quran. Yang ketiga, pemahaman dan ijtihad. Para sahabat tidak sama taraf pemikiran mereka, di mana ia disebabkan perbezaan kecerdasan, pengetahuan dan tempoh atau masa pergaulan mereka dengan Nabi SAW. Itu, ia juga disebabkan perbezaan sudut pengetahuan sastra Arab, gaya bahasa Arab, ungkapan dalam Al-Quran dan sebagainya. Antara sahabat yang paling terkenal dalam bidang tafsir Al-Quran ialah yang pertama Khalifah Ar-Rashidin yang 4, yang kedua Abdullah ibnu Mas'ud, yang ketiga Abdullah ibnu Abbas, yang keempat Ubay ibnu Kabab, yang kelima Zaid ibnu Thabit, yang keenam Abu Musa al-Asy'ari, yang ketujuh adalah Abdullah ibnu al-Zubair. Seterusnya, ahli tafsir dalam kalangan sahabat yang paling banyak diterima atau diambil pentafsirannya ialah Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, Ali bin Abu Talib dan Ubay ibnu Ka'ab. Para sahabat lain yang terkenal sebagai ahli tafsir namun tidak disenaraikan antaranya ialah Anas ibnu Malik, Abu Hurairah, Abdullah ibnu Omar dan Aisyah binti Abu Bakar. Tafsir pada zaman sahabat radhiyallahu anhu masih lagi bercampur dengan hadis dan belum dibukukan.
Sebahagian para sahabat memakai tafsir ijtihad sendiri. Sahabat yang berijtihad itu adalah mereka yang mahir dalam bahasa Arab, Nahwu, sastera, gaya bahasa seperti Abu Bakar dan Umar Al-Khattab. Pentafsiran zaman ini hanyalah dilakukan sekadar menerangkan makna-makna ayat sahaja secara ringkas tanpa mengistimbatkan hukum-hukum. Secara umumnya dapatlah ditegaskan bahawa gambaran umum tafsir Al-Quran pada zaman sahabat radhiyallahu anhu adalah seperti berikut. Al-Quran tidak ditafsirkan secara keseluruhan tetapi hanya sesetengah ayat sahaja yang ditafsirkan, iaitu ayat-ayat yang sukar difahami. Tafsirannya itu semakin bertambah apabila jarak masa mereka dengan Rasulullah semakin jauh. Yang kedua, perselisihan dalam memahami makna dan tafsiran di kalangan sahabat sangat sedikit. Yang ketiga, para sahabat berpuas hati dengan makna Al-Quran secara umum dan tidak memberi penumpuan kepada tafsiran yang mendalam kerana mereka mempunyai akidah yang masih utuh dan kuat. Yang keempat, pentafsiran hanya terbatas kepada makna menurut bahasa secara ringkas. Yang kelima, kesimpulan hukum tidak diberi keutamaan kerana ketiadaan mazhab fiqh pada masa itu. 3. Zaman Tabi'in. Para tabi'in menyambung usaha-usaha para sahabat dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, di mana seringkali timbul permasalahan baru yang tidak pernah wujud pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Pada abad kedua Hijrah, bermula era penulisan dan pembukuan. Ulama pertama yang telah berusaha ke arah penulisan dan mencatat tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk buku di kalangan tabi'in ialah Mujahid bin Jabir, murid kepada Ibnu Abbas. Para ulama telah mengarang berbagai kitab tafsir dalam pelbagai pendekatan. Pada waktu ini, ilmu tafsir dipengaruhi oleh unsur-unsur Israiliyat kerana terdapat ramai ahli kitab yang memeluk Islam. Para tabi'in berpegang kepada beberapa sumber dalam mentafsir Al-Quran Al-Karim seperti yang pertama, kenyataan yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, kenyataan yang diriwayatkan daripada sahabat daripada Rasulullah SAW. Yang ketiga, periwayatan daripada sahabat sendiri yang merupakan tafsiran mereka. Yang keempat, kenyataan yang diambil dari ahli kitab. Yang kelima, ijtihad di kalangan tabi'in itu sendiri dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Pada zaman tabi'in, gerakan pentafsiran berkembang dengan begitu pesat, ekoran daripada perluasan wilayah kekuasaan Islam. Dengan itu, para tabi'in mengambil kesempatan mempelajari ilmu pengetahuan daripada mereka. 4. Zaman pembukuan. Zaman pembukuan ilmu tafsir bermula pada akhir zaman pemerintahan Bani Umayyah dan awal pemerintahan Bani Abbasiyah. Pembukuan ilmu tafsir seiring dengan pembukuan ilmu hadis pada akhir kedua Hijrah. Pembukuan ilmu tafsir berlaku kepada 4 peringkat, iaitu yang pertama, tafsir masih bercampur dengan hadis. Pelopor kepada usaha ini ialah Tubah Ibnu Hajj, Waqi Ibnu Jarrah dan Sufyan Ibnu Uyainah. Yang kedua, peringkat pengasingan tafsir dengan hadis. Peringkat ini telah muncul ulama seperti Ibnu Majah, Ibnu Jarir Al-Tabari dan Abu Bakar Ibnu Munzir. Yang ketiga, peringkat ini pentafsiran dilakukan dengan memotong sanad-sanad. Dengan ini berlakulah tafsir yang sahih dan tidak sahih. Yang keempat, peringkat ini ahli tafsir menggunakan pendapat sendiri di dalam pentafsiran dan ia dikenali dengan tafsir bi al-ra'yi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama diberi Muhammad Haris Imtiaz bin Muhammad Nizam. Nombor kad matrik D20112644. Pengenalan Israiliyat. Itu yang saya akan bawalah. Baik, sebelum kita teruskan lagi, duka cita dimaklumkan bahawa slide saya terdapat lebih daripada satu masalah teknikal, iaitu dari segi susunan
katanya. Sebab bila di-convert kepada PDF, saya pun tak tahu kenapa banyak masalah teknikal, dan saya dah cuba banyak kali. Tapi itulah, saya minta maaf kepada pihak ustaz dan rakan-rakan kelas yang lain. Baik. Yang pertama sekali, pengertian Israiliyat dari sudut bahasa. Ni saya tulis Israel ni, tapi dia jadi macam tu. Israiliyat dari segi bahasa berasal daripada perkataan Israel, dinisbahkan kepada Bani Israel, yakni keturunan Israel lah. Israel ni apa pula? Nama Nabi Yaqub AS bermaksud Abdullah atau hamba Allah. Abdullah tu hamba Allah lah. Berkait juga dengan bahasa Hebrew. Isra adalah hamba, dan il iaitu Tuhan. Jadi hamba Tuhan kan. Hamba Tuhan ni merujuk kepada siapa? Nabi Yaqub AS. Baik, kita terus kepada yang sebenarnya. Maksud dari segi istilah ni, definisi Israiliyat ni adalah kisah yang dicipta dan disampaikan oleh musuh-musuh Islam ke dalam tafsir dengan tujuan merosakkan kesucian Islam. Minta maaf tu masalah teknikal lah tu, bertindih tulisannya. Yang kedua, berita-berita atau cerita-cerita yang diambil daripada pendeta-pendeta maupun ahli kitab yang kebanyakannya terdiri daripada golongan Bani Israel dan Yahudi. Allah, terpotong juga minta maaf. Bawah tu dan Yahudi lah. Kita tengok kalau dari segi pendefinisian yang dibuat oleh Az-Zahabi, Israiliyat ni merupakan kisah atau cerita yang dimasukkan ke dalam tafsir yang awal periwayatannya kembali kepada sumber Israiliyat itulah, Yahudi atau Nasrani. Cerita-cerita yang sengaja dimasukkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam tafsir yang sama sekali tidak dijumpai dasarnya. Jadi kalau kita tengok dari segi istilah, makna kata Israiliyat ni adalah satu cerita lah, yang kebanyakannya disampaikan atau direka, yang ditokok tambah atau diolok-olokkan oleh musuh-musuh Islam untuk merosakkan kita punya kesucian agama kita. Dia punya original tu dah tak ada lah, sebab ada tokok tambah, ada terpesong sana, terpesong sini kan. Kadang-kadang ada yang direka, macam tu. Itu maksudnya. Jadi kita teruskan dengan 3 elemen penting dalam konsep dalam Israiliyat ni, iaitu yang pertama pembahagian Israiliyat, yang kedua hukum meriwayatkan Israiliyat, yang ketiga perawi Israiliyat. Jadi kita pergi kepada bahagian yang pertama, pembahagian Israiliyat. Menurut Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi, Israiliyat boleh dibahagikan kepada 3 kategori. Baik, yang pertama, pembahagian dari sudut kesahihannya ataupun tidak. Yang kedua, pembahagian dari sudut bertepatan dengan agama atau bercanggah. Yang ketiga, pembahagian dari sudut tajuk atau isi kandungan. Pembahagian dari sudut kesahihannya terbagi kepada 2 lah, iaitu Israiliyat yang sahih dan yang tidak sahih. Israiliyat ni ada 2, satu yang betul dan satu yang tak betul. Yang betul ni dia memang ada dalam nas, dalil kan, dalam Al-Quran, dalam hadis. Tapi yang tidak betul tu maksudnya yang tidak ada, yang tidak berkait, ataupun yang tidak wujud pun dalam nas, dalam dalil Al-Quran, dalam hadis. Seterusnya, pembahagian dari sudut bertepatan dengan agama atau bercanggah, sesuatu yang terdapat dalam Taurat bersamaan dengan apa yang ada dalam agama kita. Maknanya cerita-cerita, kisah-kisah yang dalam kitab Taurat tu, maksudnya pembahagian ni dia tepat dengan agama kita atau bercanggah. Jadi kita boleh rujuk di situlah. Yang kedua, sesuatu yang bercanggah dengan syariat. Yang ketiga, sesuatu yang didiamkan oleh syarak, tidak ada sokongan mahupun bantahan. Maksudnya dari segi hukum syarak, dari segi pembahasan syar'inya, tak ada yang sokong ataupun tak ada yang membantah kisah-kisah, cerita-cerita tersebut. Pembahagian dari sudut tajuk dan isi kandungan pula. Yang pertama berkaitan dengan akidah. Maksudnya dia berkait rapat dengan kepercayaan kita lah, kefahaman kita lah, keimanan kita.
Yang kedua berkait dengan hukum. Hukum kita orang kata mengambil, menerima bulat-bulat ataupun kita mempercayai lah Israiliyat tu, ataupun kita menggunakan Israiliyat tu untuk disampaikan hak hukum dia. Yang ketiga berkaitan dengan kisah, cerita dan pengajaran. Baik, kita kupas sedikit hukum meriwayatkan Israiliyat ni. Hukumnya ada dua, satu haram dan satu lagi harus. Ini harus, ini haram. Haram meriwayatkan Israiliyat ni. Kenapa meriwayatkan daripada Israiliyat secara mutlak, apatah lagi terhadap Israiliyat yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia jadi haram bila benda tu, Israiliyat tu tak ada pun dalam Al-Quran, tak ada pun dalam hadis, tak wujud pun, tapi dia disampaikan, menjadi tradisi turun-temurun, berzaman-zaman lah cerita tu, kisah tu. Ada dalil yang melarang. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 22, wala tastafti fihim minhum ahada. Maksudnya, dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seseorang pun daripada golongan yang membincangkannya. Jadi apa ni larangan Al-Quran ni, daripada kita bertanya kepada ahli kitab tentang kisah yang lampau. Sebab ada penokok tambahan, ada tokok tambahan, ada terpesongnya, ada yang direkanya, ada yang diolok-olokkannya. Jadi haramlah untuk kita menyampaikan atau menerima bulat-bulat cerita tu ataupun menyebarkan cerita tu secara mutlak, kerana cerita tu bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, iaitu sumber utama kita. Hadis, Al-Quran kan, sumber utama kita. Jadi kalau Israiliyat tu tak ada pun dalam sumber-sumber ni, tak berkait pun, memang tak ada butir-butirnya, maka haramlah hukumnya untuk kita terima, percaya dan kita sampaikannya pula. Walau bagaimanapun, hukum riwayatkan Israiliyat ni ada juga yang harus. Baik, apa tu? Harus meriwayatkan daripada Israiliyat sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir dan kitab sejarah, iaitu yang merujuk kepada Israiliyat yang sahih dan bertepatan dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sampaikanlah yang datang daripadaku walaupun satu ayat, dan ceritakan apa yang kamu dengar dari Bani Israel, dan hal itu tidak ada salahnya. Barang siapa yang berdusta kepadaku, maka bersedialah untuk menepati tempatnya di neraka. Makna kata, sesetengah ataupun sebahagian daripada Israiliyat ni harus, kita bolehlah terima, kita boleh dengar cerita tu, kita boleh terima kisah tu, kita boleh meriwayatkannya, bukan maksudnya kita boleh menyampaikannya, kita boleh menyebarkannya lah, berkongsi lah kan, sekiranya dia sahih dan dia bertepatan dengan landasan ataupun kita punya panduan kita, Al-Quran dan Sunnah. Kita ni berpegang, kita ni berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi nas-nas Al-Quran dan Sunnah ni memang penting. Kalau yang lari daripada dua sumber ni tak betul lah. Jadi kalau ada berkait, memang ada disebut, ada diriwayatkan dalam hadis Rasulullah ke kan, dalam firman-firman Allah ke, dalam Al-Quran kisah-kisahnya. Kalau ada memang betul tu, boleh, kita boleh percaya. Dan haruslah hukumnya. Baik, kita pergi kepada perawi Israiliyat. Yang pertama, Abdullah bin Salam. Dia memeluk Islam setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah. Yang kedua, Ka'ab Al-Ahbar, Abu Ishaq Ka'ab Al-Humairi nama dia. Memeluk Islam setelah terpaut dengan ayat Al-Quran. Dia berasal dari Yahudi, dari kaum Yahudi lah, dari negara Yaman. Yang ketiga, Wahab bin Munabbih, Abu Abdullah Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in, lahir pada tahun 34 Hijrah, berpengetahuan luas dan banyak membaca kitab. Terpotong, minta maaf. Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraj, Abu Khalid atau Abu Al-Walid, keturunan Nasrani, Rom, dan seorang ulama Mekah. Sekian sajalah 4 ni perawi Israiliyat ni. Jadi saya minta maaf atas
kecelaruan masalah teknikal. Terima kasih kerana telah mendengar. Jadi sebagai konklusinya, rumusan Israiliyat ni jika dia berkait, jika dia terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita boleh dengar, kita boleh terima kan, kita boleh percaya. Kemudian kita boleh sampai-sampaikan, kita ceritakan macam tu. Tapi kalau ceritanya direka, ceritanya diolok-olok, ceritanya ditokok tambah, maka haramlah untuk kita sebarkan. Kerana Nabi sendiri dah bersabda kan, yang hadis di atas tadi. Jadi kita tidak boleh menyebarkan kisah, kita tidak boleh mempercaya, menerima ataupun berkongsi, menyebarkan kisah cerita yang sumber daripada Israiliyat yang tidak sahih, yang tak ada dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Nama saya Muhammad Muhaimin Al-Mursyidi bin Norizan dan memegang kad matrik D183111495. Hari ini saya akan menerangkan jenis tafsir dan contoh dia. Okey, tafsir terdapat 7, iaitu yang pertama tafsir Al-Ma'thur, tafsir Al-Ra'i, tafsir Al-Shufi, tafsir Al-Fiqhi, tafsir Al-Falsafi, tafsir Al-Ilmi, tafsir Al-Amdah dan tafsir Al-Ijtima'. Okey, penerangan jenis tafsir. Tafsir Al-Ma'thur. Tafsir Al-Ma'thur iaitu penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan hadis Nabi yang menjelaskan arti atau makna sebahagian ayat yang sulit difahami oleh sahabat, atau penafsiran ayat dengan ijtihad para sahabat, atau penafsiran ayat dengan hasil ijtihad para tabi'in. Semakin jauh jarak masa dari Nabi dan para sahabat, maka pemahaman umat mengenai makna-makna ayat Al-Quran semakin beragam dan berkembang, iaitu semakin luas dan diketahui oleh ramai orang. Di antara kitab tafsir Al-Ma'thur adalah kitab Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran karangan Imam Ibn Jarir At-Tabari. Okey, yang kedua, tafsir Al-Ra'i, penafsiran ayat Al-Quran berdasarkan pendapat atau akal. Para ulama menegaskan bahawa tafsir Al-Ra'i yang diterima dan ada yang ditolak. Suatu penafsiran Al-Ra'i dapat dilihat dari kualiti penafsiran dia. Apabila ia memenuhi sejumlah persyaratan yang dikemukakan para ulama tafsir, maka diterimalah penafsirannya. Di antara kitab tafsir Al-Ra'i adalah kitab Madarik Al-Tanzil wa Al-Haqaiq Al-Ta'wil karangan Ustaz Mahmud Al-Nafasi. Okey, yang seterusnya, tafsir Syufi. Penafsiran yang dilakukan oleh para Syufi yang pada umumnya dikuasai oleh ungkapan mistik. Ungkapan tersebut tidak dapat dipahami kecuali oleh orang-orang Syufi yang melatih diri untuk menghayati ajaran tasawuf. Di antara kitab Syufi adalah kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Imam Al-Tusturi. Okey, yang seterusnya, tafsir Al-Fiqhi. Penafsiran ayat Al-Quran yang dilakukan oleh tokoh suatu mazhab untuk dijadikan sebagai dalil atau kebenaran mazhabnya. Tafsir fiqh banyak ditemukan dalam kitab fiqh karangan imam-imam dari berbagai mazhab yang berbeza. Sebagaimana kita ditemukan sebagian ulama mengarang kitab tafsir adalah kitab Al-Ahkam Al-Quran karangan Al-Jashah. Minta maaf dalam ni dia tak tunjuk, dia tak nampak, tak tahu asal. Okey, seterusnya, tafsir Al-Falsafi, penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafah. Contoh kitab tafsir falsafi adalah kitab Malatih Al-Ghaib yang dikarang oleh Fakhr Al-Razi. Dalam kitab tersebut, ia menempuh dan menerangkan cara ahli filsafah dalam mengemukakan dalil-dalil yang didasarkan pada ilmu kalam dan semantik. Okey, seterusnya tafsir Al-Ilmi,
Penafsiran ayat-ayat kauniyah yang terdapat dalam Al-Quran dengan mengkaitkannya dengan ilmu pengetahuan moden yang timbul pada masa sekarang. Penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan mengungkapkan segi balaghah Al-Quran dan kemukjizatannya, menjelaskan makna-makna dan sasaran-sasaran yang dituju oleh Al-Quran, mengungkapkan hukum-hukum alam dan pandangan-pandangan masyarakat yang dikandungnya. Tafsir Al-Adabi merupakan corak baru yang menarik pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran serta memotivasi untuk menggali makna dan rahsia-rahsia Al-Quran. Di antara kitab tafsir Al-Adabi adalah kitab tafsir Al-Manar karya Muhammad Waduh dan Rashid Ridla. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.